Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-18 daripada bulan Rabiul Awal 1444 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan. Sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang pertama, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang mana pagi ni insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke ada tenang. Bulan 9 dah dah. Bulan lepas ya. Lepas dah. Oh dah. Maknanya kalau ikut kita haji tu muka surat 147 betul ya? Okey. 132. 132. Oh, kalau bulan 8 muka surat 132. Kan nak habis dah, pokoknya baru tajuk 36 lah ni. Baik. Pagi ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kita muka surat yang ke-135, tajuk yang ke-36, no, daripada kitab kita ini. Yang mana pagi ni insya-Allah tajuk kita ni simple sahaja sebenarnya, ya, maksudnya perbincangannya tidak panjang. Walaupun tengok dalam huraian tu nampak sampai poin yang ke-6. Tapi kalau kita teliti secara terperinci, tajuk ni sebenarnya sangat mudah untuk kita fahami, untuk kita kongsikan hari ini, kerana dia adalah sebuah tamsil, sebuah contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi sama-sama hari ini kita tengok muka surat yang ke-135, tajuk yang ke-36. Yang mana tajuk kita pada hari ini, tanggungjawab dan kesedaran ramai. Tanggungjawab dan kesedaran ramai. Ataupun dalam perkataan yang lain, ataupun dalam bahasa mudahlah. Di dalam Islam, antara akhlak orang Islam, selain daripada beribadat kepada Allah Ta'ala, selain daripada kita menguruskan rumah tangga, selain daripada kita bekerja mencari rezeki, selain daripada kita ni terlibat dalam perkara-perkara yang berkait dengan kebaikan, Islam juga memerintahkan kita supaya mengambil peduli tentang apa yang berlaku pada keadaan sekeliling. Islam juga memerintahkan kita supaya ambil beratlah bahasa mudah ni. Ambil berat apa yang berlaku di sekeliling kita. Khususnya perkara-perkara maksiat yang berlaku di sekeliling kita. Maknanya kalau bahasa mudah, Islam ni bukan agama yang mengajar kita hanya mementingkan ibadat semata-mata. Islam bukan sekadar agama yang mengajar kita hanya mementingkan hubungan kita dengan Allah semata-mata. Tidak. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia pun kena jaga. Semua kena jaga. Dan hari ini kita nak tengok berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, khususnya manusia yang melakukan maksiat, manusia yang melakukan dosa, manusia yang melakukan kemungkaran, manusia yang buat benda-benda yang bercanggah dengan ajaran agama. Apa tanggungjawab kita terhadap orang-orang macam ni? Boleh dapat tak tajuk ni? No? Tajuk dia lebih umum lah. Baik, no?
Jadi tajuk kita pada hari ni tanggungjawab dan kesedaran ramai. Cuba tengok hadisnya. InsyaAllah bila baca hadis tu kita nampak view hadis cerita ni. Hadisnya berbunyi Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Mathalul qa'imi, tu mim tu, dia bukan sad lah, dia mim. Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin putitik fa akhadha kullu wahidin minhum nasiba putitik fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha putitik fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i yamurruna bil ma'i 'ala alladhina fi a'laha فتأذى الذين في أعلاها بالمار فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فأخذ أحدهم فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد من الماء فإن أخذوا على يديه ومنعوه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوا وأهلكوا أنفسهم أو كما قال رواه البخاري. Tak ada ini nak. Ini tak ada. Kita kita bincang. Kita tengok cerita dia. Daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, contoh bandingan, contoh perumpamaan orang-orang yang berjuang menegakkan undang-undang Tuhan dan orang-orang yang melanggarnya, yakni yang melanggar peraturan Tuhan, Nabi kata adalah seperti sebuah kapal yang penuh dengan penumpang. Penumpang-penumpang itu mengambil undi masing-masing untuk menentukan tempat duduk. Setengah mereka mendapat tempat di atas, setengah mereka yang lain mendapat tempat di bawah. Sewaktu mengambil air, orang-orang di bawah terpaksa naik ke atas dan melintas di tempat duduk mereka, yakni tempat duduk orang-orang di atas. Dan ini dianggap mengganggu orang-orang di atas. Orang-orang di bawah berkata, jika kita menebuk lubang di bahagian bawah, tentulah kita tidak mengganggu mereka yang berada di atas lagi. Salah seorang daripada mereka mengambil kapak dan mula menebuk lubang itu. Orang-orang di atas bertanya, apa yang berlaku ni? Jawab mereka, kami selalu mengganggu kamu semasa kami berjalan mengambil air, sedangkan kami amat memerlukannya. Jika orang di atas memegang tangan mereka, memegang tangan orang yang menebuk lubang itu dan menegahnya, nescaya mereka telah menyelamatkannya dan menyelamatkan nyawa mereka. Jika mereka membiarkannya, bererti mereka membinasakannya dan membinasakan diri mereka sendiri. Hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Faham tak dia ni? Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bagi gambaran hadis ni dulu bagi nampak. Nabi SAW menyatakan contoh perumpamaan, nak bagi senang faham. Nabi kata contoh orang-orang yang nak menegakkan peraturan Tuhan, nak menegakkan hukum hakam Tuhan atas muka bumi ni, dengan orang-orang yang suka langgar peraturan Tuhan atas muka bumi ni. Orang hak duk ikut apa yang Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, dengan orang-orang yang duk buat apa yang Tuhan tak bagi. Tuhan kata haram, dia duk belah buat. Tuhan suruh buat, dia tak mau buat. Contoh orang yang taat dengan orang yang buat maksiat ni, Nabi kata contoh dia seumpama kapal. Kapal ni dengan maksud semua dia. Kita atas muka bumi ni ada orang yang soleh, yang taat perintah Tuhan, ada orang yang langgar perintah Tuhan. Ada yang tegakkan hukum Tuhan, ada yang tengah lawan hukum Tuhan. Kita semua duduk atas muka bumi. Betul? Okey, selesai. Bayangkan kapal itu bumi kita ni. Nabi kata orang yang ikut perintah Tuhan, yang nak ikut perintah Tuhan, yang nak lawan perintah Tuhan ni, Nabi kata seumpama mereka ni duduk satu kapal. Ada sebahagian orang duduk di kapal belah atas. Tu bahagian atas lah, dekat dek belah atas tu. Ada yang duduk dalam bahagian bawah. Kapal dia duduk belah bawah. Jadi bila nak ambil ayak, bila nak bila nak dapatkan bekalan ayak,
orang-orang yang ada di atas ni, dia boleh cedok ayak kat tepi. Depa duduk di atas kapal bahagian atas, nak ambil ayak depa cedok, ambil timba tali panjang cedok ayak. Orang yang berada di dalam bahagian bawah kapal ni, bila nak ambil ayak, depa terpaksa naik atas tau. Naik atas, lalu ke celah-celah orang atas, baru boleh ambil ayak, bawa balik, lalu celah-celah, baru turun bawah. Okey. Dan rupanya orang bawah kata apa? Payah buat kerja ni, kacau orang atas. Bila kacau orang atas, lah kali ada seorang tak rupa cerdik, dia bagi cadangan. Dia kata, lah ni macam ni lah, kita tak payah kacau lah orang atas tu. Kita ambil kapak, kita tebuk lubang kat bawah. Kan? Dah naik kapal tu, kan? Dah nak ambil ayak, dia kata tebuk kat bawah tu dah. Jadi kita tak kacau orang atas, kita ambil kat bawah. Nabi kata, bila orang atas tengok, dalam hadis ada yang kata, orang dah katok lah. Bila orang katok, orang atas tanya, ni siapa ni? Malak, siapa ni? Orang bawah kata, kami nak ambil ayak, kat atas payah. Kami ingat nak tebuk ke bawah. Tenang. Nabi kata, kalaulah orang atas ni, mereka sekat orang bawah daripada tebuk lubang. Mereka larang, mereka sekat, mereka ambil kapak, mereka larang lah. Nabi kata, mereka telah menyelamatkan orang bawah tu daripada lemah. Mereka selamatkan orang atas pun daripada lemah. Faham ayat tu? Kalau mereka ambil kapak, mereka selamatkan orang yang nak tebuk lubang ni daripada lemah. Mereka selamatkan orang yang di atas pun daripada lemah. Maksudnya hak sekat tu pun selamat. Tapi kalau orang atas penting diri, biar hampa nak tebuk-tebuk lah, jadi hampa jangan kacau kami. Hampa nak tebuk-tebuk lah, hampa nak buat apa, hampa punya pasal lah orang bawah. Kami di atas, kami tak mau kacau. Kalau orang atas semua pakat lepas tangan, Nabi kata bukan setakat orang bawah tu lemah, sekali dengan orang atas tu lemah. Faham tak cerita tu? Lah bahasa mudah macam ni nak bagi senang faham. Hadis ni nak cerita apa kita Ustaz? Hadis ni nak bagi gambaran kat kita macam ni. Kita hidup di muka bumi ni, ada orang laksana perintah Tuhan, ada orang lawan perintah Tuhan. Rupanya orang-orang yang ikut perintah Tuhan ni, dia nak kena sekat orang-orang yang lawan perintah Tuhan ni. Orang yang lawan perintah Tuhan ni, mereka perlu disekat. Maksud sekat ni maksud dia kena nasihat, kena tegur, kalau ada power kena guna power, kena sekat orang yang buat maksiat ni. Tak boleh biar orang buat maksiat. Pasal apa? Orang yang buat maksiat ni, dia akan menyebabkan bala turun. Dan bala kalau turun, dia tak kena dekat pembuat maksiat saja, dia kena habis sekali dengan hak baik-baik ni semua kena. Faham tak bahasa Allah? Sebab itu dalam mencegah kemungkaran, rupanya setiap orang Islam wajib ambil peduli tentang kemungkaran yang berlaku. Orang yang Islam wajib ambil tahu apa benda merepek yang duk jadi, dan orang Islam kena sekat benda tu. Kalau orang Islam sekat, insya-Allah selamat dunia ini, selamat masyarakat ni, selamatlah semua manusia. Kalau orang Islam ambil sikap, biar lantak biar depa nak buat depa punya pasal ya, janji jangan kacau kami sudah. Rupanya kalau orang Islam buat perangai macam tu, bukan setakat yang buat maksiat tu rosak, sekali dengan kita rosak. Dua-dua sekali. Ni noh, tajuk simple dia ni. Ya, sekali kita ambil lah contoh-contoh semasa apa semua, kita ambil lah. Cuma nak sebut, hari ni kita nak mengaji berkaitan dengan tajuk orang yang melakukan keburukan, maksiat, kita orang Islam kena ambil peduli, kena sekat, kena cegah. Kita tak boleh biar. Baik. Cuba kita tengok huraian poin nombor 1. Senang ya, tajuk ini memang senang. Siapa yang baru hadir, muka surat 136 ataupun 135. Baik, cuba kita tengok huraian poin nombor 1. Dalam poin nombor 1, Nabi SAW sebut dalam hadis contoh orang-orang yang menegakkan hukum Tuhan dan orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Baik, hari ni kita nak tengok sikit yang kata menegakkan undang-undang ataupun hukum Tuhan tu menegakkan apa? Apa maksud menegakkan undang-undang Allah? Kita tengok tu. Faham ayat ni elok nah? Menegakkan undang-undang Allah ialah yang kata tegakkan undang-undang Tuhan ni apa maksud dia Ustaz? Maksud dia macam ni nah. Melaksanakan ajaran dan undang-undang Islam dalam masyarakatnya. Yang kata tegak undang-undang Tuhan, yang kita orang nak sebut kata kita kena tegak hukum Tuhan, tegak hukum Tuhan. Tegak hukum Tuhan tu tegak apa Ustaz? Rupanya yang kata tegak hukum Tuhan tu adalah melaksanakan ajaran apa yang Allah Ta'ala ajak dalam Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala ajak dalam agama kita, kita nak kena buat. Itu maksud tegak hukum Tuhan.
dan juga melaksanakan undang-undang Islam dalam masyarakat dia. Oh, maknanya undang-undang peraturan Islam ni nak kena buat, Ustaz no? Ya. Bila buat peraturan Islam, baru kita dikira menegakkan Islam. Menegakkan peraturan Islam. Faham ayat tu? Faham ayat tu? Ibu faham dah ayat tu? Yang kata menegakkan hukum Tuhan, menegakkan undang-undang Tuhan ni maksud dia melaksanakan ajaran satu, apa Tuhan suruh kena buat satu. Yang kedua, melaksanakan undang-undang peraturan Islam tu kena buat. Sebab itu kalau ada orang kata, Ustaz, kita lah dah buat Islam. Buat apa? Kita buat bank Islam. Kita buat apa? Apa nama universiti Islam. Kita buat JAKIM. Hak tu bukan undang-undang. Kan ada banyak orang cakap, kita bagi duit kepada masjid. Oh, itu bukan undang-undang. Yang dikehendaki, yang nak ni apa? Menegakkan undang-undang. Undang-undang Tuhan, peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Maknanya apa saja undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan, kita nak kena buat. Baru dikira kita sedang tegakkan hukum Tuhan. Oh, kalau setakat duk buat masjid banyak, dua abang korang, saya buat masjid banyak, kami kerajaan ni buat masjid banyak, kami kerajaan buat surau banyak, itu bukan menegakkan hukum Tuhan. Saya ada setengah orang dia faham kot tu. Dia kata kita dah buat dah masjid banyak, dah buat surau, dah buat ni, kita dah bagi peruntukan pada orang Islam. Apa lagi Islam yang kita tak buat? Oh, kita dah menegakkan ajaran Islam. Dah. Menegakkan hukum Islam ni, ajaran dia satu kena buat. Undang-undang dia pun kena buat kau. Undang-undang ni peraturan lah. Peraturan Islam pun kena buat kau. Baik, kita tengok. Dan menghukum orang yang melanggarnya juga dengan hukum-hukum Islam. Oh, yang tu pun dikira sebagai undang-undang. Ya. Bila ada yang ayah-ayah duk dengar selalu istilah amar ma'ruf nahi mungkar kan, kita dengar amar ma'ruf. Amar ma'ruf betul. Kita kena suruh orang buat baik, kena suruh orang ikut ajaran Islam, betul. Tapi rupanya dalam bab nahi mungkar, nak cegah kemungkaran, nak cegah benda maksiat, nak cegah apa, rupanya nak cegah ni pun kena ikut cara Islam. Dia tak boleh ikut cara lain. Macam mana yang kata cara Islam tu, Ustaz? Kita ambil contoh mudah. Kalau mencuri, Islam suruh buat apa? Tu cegah benda mungkar lah. Curi tu benda dosa, benda salah, benda mungkar. Nak cegah curi nak buat macam mana? Kena guna hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Zina nak buat macam mana? Kena sekat dengan cara Islam ajak. Hukum pun dengan cara Islam ajak. Baru dia kira menegakkan undang-undang Islam. Hak Tuhan suruh pun kena ikut cara Islam, hak Tuhan larang pun kena ikut cara Islam. Nak hukum orang pun kena hukum ikut cara Islam. Hukum Islam bukan hudud semata tau. Ada setengah orang dia faham bila sebut hukum Islam, kerak tangan, kejam, bukan yang tu ya. Hukum Islam ni berlambak kan? Saya buat satu contoh. Dalam Islam ada tak ada orang tak semayang? Ada tak hukuman pada orang tak semayang? Ada. Orang tak semayang dalam Islam ada hukuman dia. Tapi Allah mana ada hukuman tu tak buat. Sebab tu orang tinggal semayang ikut dan. Ya? Macam mana? Sedangkan ada hukum dia. Orang tak semayang ada hukum dia. Orang tak semayang Jumaat ada hukum dia. Tapi hukum tu tak buat. Bila tak buat, baru tengok orang pakai tak semayang belakang. Zakat ada hukum dia. Ada hukum orang tak bayar zakat. Ada. Ada hukuman, ada banyak isu tanah, isu apa lagi, apa isu pakaian, isu semua ada hukum dalam Islam. Tapi hukum tersebut tak dilaksanakan kepada orang yang langgar dia. Bila tak langgar, tak laksana hukum, orang pakai duk buat, duk rasa tak apa. Dan orang Islam kita hari ni pula dia faham bila sebut hukum Islam dia nampak kerak tangan, dia duk nampak rejam sampai mati. Yang tu ya. Sedangkan hukum Islam ni luas. Baik, buat tengok ni. Undang-undang Allah yang dimaksudkan di sini adalah dalam makna yang luas yang merangkumi semua aspek. Tengok, yang kata undang-undang Tuhan ni dalam bab apa Ustaz? Buat tengok tu. Dalam bab ibadat ada. Kena laksanakan. Dalam bab jenayah, jenayah ni hukum hakam, hudud, ta'zir, qisas apa semua tu. Kena ada. Dalam bab pusaka, harta pewarisan ada, wasiat, hudud, kehakiman, kekeluargaan dan lain-lain. Bahasa mudahnya, rupanya setiap sudut ajaran Islam ni ada peraturannya.
Dan peraturan tu kita nak kena ikut. Saya buat contoh simple. Kita tu macam saya kata tadi, kita ambil contoh aksiden. Kan kita dalam Islam ada kan, ada hukum apa? Qisas, bunuh balas bunuh. Kalau orang bawa kereta laju, dia langgar orang, pang, mati. Lah kalau ikut peraturan lah, jadi gimana? Kalau ikut peraturan lah ni, jadi lagu mana? Kawan tu bawa kereta laju, ikutlah ada seorang bawa kereta laju, pang, langgar. Dalam ikut peraturan dia kena denda kan? Okey, tak apalah kita ambil kena denda. Kita tanya satu soalan sudah. Kalau lah contoh kena denda, soalan dia, duit denda tu bagi kat siapa? Hak tu yang kita bincang. Kita tak payah bincang panjang-panjang ni. Duit denda tu dapat kat siapa? Dapat dekat kerajaan. Dalam Islam, dalam Islam, duit denda tu dapat kat siapa? Dapat dekat keluarga orang mati tu. Dia panggil diat. Adalah perbincangan panjang, tapi nak sebut kata, kalau kena bayar denda tu bayar dekat keluarga tau. Baru keluarga tu bila dapat duit tersebut, dia boleh guna ni. Kalau kata yang meninggal tu suami, isteri dia dapat, boleh nak bayar hutang-hutang apa semua, hutang suami. Kalau kata ada anak kecil, boleh lah nak bersara duit, nak cari kerja, nak cari apa satu pasal pula tu. Kalau ikut peraturan lah, kerajaan ambil duit tu. Tu yang kita duk dengar mahkamah duk hukum. Okey, denda dia apa? 2 tahun penjara dan juga RM30,000. Ataupun 5 tahun penjara, denda dia RM200,000. RM200,000 tu masuk kerajaan semua. Macam kita dengar nama apa ni, Najib kena kan? 12 tahun penjara, 210 juta. Duit tu masuk kat siapa? Masuk kat kerajaan. Tapi tak apalah, itu isu rasuah. Tu isu yang bekik macam tu lah. Tapi ni hak isu orang langgar orang mati ni. Ustaz, dia kata keluarga tu boleh claim insurans Ustaz. Kalau ada insurans. Kalau yang mati tu ada insurans ataupun takaful. Kalau yang accident tu tak ada takaful tu macam mana? Itu yang kata tu peraturan tu Islam ada lama dah. Undang-undang diat tu dah ada lama dah. Tapi orang Islam kita tak mau pakai. Sedangkan kalau pakai, senang kita. Ayah-ayah di sini kena tipu. Kita beli barang mahal-mahal, kena tipu masuk mahkamah lah. Kalau jual beli ratus-ratus juta, kena tipu. Soalan dia sekarang, ayah-ayah beli barang kat Shopee, ibu-ibu beli barang kat Shopee, kena tipu. Kita nak mengadu siapa? Islam ada tak? Islam ada dah sistem tu. Zaman Saidina Umar pun dah buat dah. Lah Ustaz, ada Ustaz tribunal pengguna lah. Siapa lah yang pergi mengadu? Akhirnya orang hak duk menipu tu, dia teruslah menipu tu. Pasal tak kena apa. Dia tipu kita, aku tak beli dah, mohong betul lah. Kita tak beli. Tapi orang lain yang tak tahu beli lagi. Padahal Islam ada peraturan tu, tapi kita tak mau ambil. Sayang kan? Dan nak buat peraturan Islam tu, kalau kita ambil konteks Malaysia, nak buat peraturan tu di Malaysia, dia perlu penuhkan ahli parlimen orang Islam yang mau Islam di parlimen, baru boleh buat. Kalau takat ada seorang, 2, 3, tak lebih. Ada 18 tak boleh buat apa. Kena bagi majoriti duduk di parlimen orang Islam yang nak buat peraturan Islam, baru boleh buat. Kadang orang nak tanya, ni dah ada orang Islam buat lah. Orang Islam yang mau peraturan Islamnya bagi ramai, baru boleh jadi. Kalau tidak, tak boleh jadi ya. Dan nak laksanakan benda ni, kita kena faham musuh dia ramai. Musuh tu cukup ramai. Orang Islam yang tak mau Islam pun ada. Orang kafir yang terang-terang tak mau Islam pun ada. Itu musuh yang kita kena hadapi lah. Itu cabaran lah. Nak menegakkan undang-undang Islam ni, cabaran dia besar, bukan senang. Faham tak bahasa? Ada soalan nak tanya? Tak kira dia kata ni kempen nak pilihan raya. Dah. Kan isu pilihan raya, tapi nak sebut nak tegak undang-undang memang macam tu. Baru ni saya pergi mengajak satu tempat, ada orang tanya. Dia kata, Ustaz,
Ni kita ni nak pelihara raya Ustaz kita tak payah undi tak apa kot. Tak payah undi tak apa kot. Saya kata siapa tak mau undi? Siapa tak mau undi? Saya sebut dekat hak tanya tu lah. Saya kata kita ni, kita sedar tak? Kita sebenarnya setiap 5 tahun ni kita duk pilih orang tu nak jadi adun, ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau Pulau Pinang adun lah. Kalau negeri-negeri ni panggil adun. Kalau di Malaysia parlimen, ahli parlimen. Tahu tak, kita pilih ahli parlimen atau adun ni sebenarnya bukan sekadar pilih seronok-seronok je tau. Kita pilih mereka ni salah satu jadi wakil rakyat satu hal lah. Mereka sebenarnya buat undang-undang untuk kita tau. Mereka duduk dekat parlimen, mereka buat undang-undang untuk kita. Mereka duduk dekat Dewan Undangan Negeri tu, dekat Seri Pinang tu, kalau Pulau Pinang lah. Mereka duduk situ, mereka buat undang-undang untuk kita tau. Bukan mereka duduk saja, mereka buat undang-undang kat kita. Kalaulah yang pi ke parlimen tu hak faham agama, yang reti halal haram, yang reti dosa pahala, akhirnya apa jadi? Undang-undang yang dibuat tu undang-undang yang paling tidak ikut ajaran agama. Wah, ni tak boleh berdosa, yang ni haram, yang ni maksiat, yang ni kalau buat Tuhan marah. Jadi undang-undang tu akan jadi agak bertepatan dengan ajaran agama kita, agama Islam. Pasal yang pi ke sana tu majoriti faham ajaran agama Islam, reti halal haram, dosa pahala. Sama macam Dewan Undangan Negeri ni. Kalau yang masuk ke situ hak faham agama, senang lah. Tapi kalau yang masuk di parlimen, masuk di adun ni, hak jenis tak mau Islam, tak faham Islam, bahkan duk buat hukum hakam yang bercanggah dengan Islam. Depa buat peraturan tu, siapa nak pegang? Depa buat. Macam ada satu kerajaan baru ni, saya tak ingat mana kerajaan tu, tapi bukan Malaysia lah. Dah depa ramai, orang-orang depa ramai, depa buat satu peraturan, hak jantan-jantan betina-betina ni diiktiraf dalam negara. Boleh buat Ustaz? Boleh Law ni dia dah main satu masa. Saya nak cerita macam mana, dia isu ni payah nak ulas. Nak abut kata law ni sampai satu tahap lah ni. Kita lah negara demokrasi, semua undang-undang ni parlimen buat, adun buat. Law ni yang kita takut dia akan main sampai satu tahap. Bila parlimen ni majoriti, contohlah kita ambil ada satu parti tu dia majoriti, dia ramai orang dia dalam tu. Takut-takut mereka boleh buat undang-undang yang bercanggah dengan hukum Tuhan. Undang-undang yang lari terus daripada hukum Tuhan. Tapi undang-undang tu boleh buat. Sebab apa? Ni majoriti. Majoriti setuju. Contoh undang-undang jantan-jantan, betina-betina. Contoh, hak tu memang dalam Islam tak boleh. Tapi cuba bayang kalau dalam parlimen majoriti semua orang-orang yang mau benda tu. Orang kapiak ramai, hak benci Islam ramai, hak suka jantan-jantan, betina-betina ramai. Mereka buat keputusan, setuju. Usul tu setuju. Kita di bawah nak buat apa? Kacau lah tu, kacau. Sebab tu nak hantar pi orang hak duduk di parlimen, hak duduk di adun ni kena cari hak reti. Bukan setakat boleh turun pi hantar beras kat orang, bukan hak tu saja tau. Lepas tu pasal ada setengah orang duduk kata ni apa jadi wakil rakyat, turun pun tak bagilah beras kat kami. Wakil rakyat bukan turun bagi beras tau, depa nak kena jadi pentadbir. Ni orang kita lah duk kata bila sebut wakil rakyat kena turun lah. Ni wakil rakyat tak turun langsung, sekali pun tak turun rumah kami 5 tahun duk kira wakil rakyat pergi rumah dia kan. Kalau nak suruh wakil rakyat mai hari-hari, baik cari wakil rakyat penjual roti hari-hari mai. Ya, kan? Dia roti hari-hari mai. Nak jenis dulu lah, Allah tak ada. Kalau dulu kan dia naik motor hari-hari jual roti, teng jual roti hari-hari mai. Tapi jadi wakil rakyat dia nak mentadbir. Ada soalan nak tanya? Sebab tu dalam tak kira lah pilihan raya apa pun, nak kena lantik, nak kena hantarlah orang yang reti halal haram dosa pahala. Itu je prinsip mudah. Baru mereka boleh bersuara tentang isu-isu ni, boleh bagi yang ada soalan. Bubu ada soalan nak tanya? Tajuk ni dia umum lah sikit kan, dia bukan bekik dengan rumah tangga. Sila. Dua-dua calon, dua-dua bukan Islam Ustaz. Nak pilih yang mana? Jawapan dia, tengok antara dua-dua calon bukan Islam tu. Yang pertama, calon mana yang walaupun dia bukan Islam tapi dia duduk di bawah
arahan orang Islam. Dia ada kadang, contoh dia non-Muslim Ustaz, non-Muslim, tapi parti dia yang dia bertanding tu, parti yang ketua dia orang Islam. Dia bukan Islam Ustaz, tapi parti dia tu, parti bukan Islam, tapi dia punya kepala parti besar dia orang Islam. Kalau ada yang tu, ambil yang tu dulu. Ambil yang tu dulu. Sebab dia dua-dua non-Muslim. Faham tak? Kalau dua-dua non-Muslim, dua-dua bukan Islam Ustaz, kami nak pilih hak mana Ustaz? Tengok dua-dua ni, hak mana, mereka memang dua-dua non-Muslim. Tapi atas mereka tu siapa dia? Ustaz, yang ni atas dia orang Islam Ustaz, orang yang nak pada Islam. Okey. Hak ni seorang lagi ni, hak ni atas dia Ustaz. Geng dia juga, totok Ustaz, hak ni. Hak ni jangan ambil pasal hak bawah ni, dia mesti ikut arahan atas agak je pun. Tu cara dah. Kena boleh faham kaedah tu simple lah. Dah Ustaz, ni ada calon ni orang Kapiak. Okey. Tapi orang Kapiak yang ketua dia atas orang Islam. Hak ni Ustaz, dia orang Islam Ustaz, dia orang Islam. Tapi ketua atas dia orang Kapiak Ustaz. Hak Kapiak lawan Islam dia. Bertembung dua, nak pilih hak mana? Hak ni yang jadi isu. Sila. Diiktiraf sebagai negara Islam, okey. Alright. Baik. Soalan tu sangat baik, sangat menarik. Kita sekarang dah ada yang di Pertuan Agong orang Islam Ustaz, okey. Perdana Menteri pun Islam, Jemaah Menteri pun, Menteri-Menteri pun orang Islam. Kan? Adakah itu tidak mencukupi? Itu soalannya. Adakah itu tak cukup nak declare kata kita ni dah buat Islam dah sekarang ni? Jawapannya tak cukup. Sebab yang tepatnya, yang sebenarnya bila disebut kata menegakkan ajaran Islam ni, maksud dia segala undang-undang yang ditetapkan oleh ajaran Islam ni mesti dilaksanakan dalam negara tersebut. Baru digelar negara ni menegakkan Islam. Rupanya undang-undang tu kena buat. Undang-undang saya kata dah tadi, bukan setakat hudud, bukan kerat tangan saja, bukan ni saja. Undang-undang dalam semua Pak. Kita akui di Malaysia ni, undang-undang Islam ni ada tak dibuat Ustaz? Ada. Walaupun tak semua, tapi ada. Macam kita ambil contoh undang-undang kekeluargaan, ada tak? Ada. Mahkamah Syariah, ada. Tapi power tak besar, sikit. Ciputnya power. Undang-undang Patah Pusaka, ada. Tapi dibuat, ada dibuat, kita tak nafi, ada dibuat, tapi tak menyeluruh. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita ikut Islam ni menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam ni keseluruhan. Jadi kita baru buat sikit. Jadi nak kena buat bagi lengkap, baru kita dikira menegakkan Islam. Susah Ustaz? Susah, memang susah. Abang saya siap, memang susah. Tapi nak kena buat lah. Kerja ni nak kena buat. Dan kalau ayah ibu rasa tak setuju, tak ada masalah. Tunggu waktu zaman Imam Mahdi, Nabi Isa memerintah dunia, kita akan tengok undang-undang Islam ni akan ditegakkan atas muka bumi. Dan masa tu kita akan tengok betapa cantiknya pentadbiran Islam. Dan masa tu bagi siapa yang umurnya panjang, dia akan rasa alangkah baiknya kalau peraturan seumpama ini dibuat dulu. Saya buat contoh mudah, buat contoh simple lah. Ni nak buat atas peraturan, tak apalah, kita baca ya. Ayah tahu tak? Kita dalam baru ni kan bentang bajet. Saya bukan nak komplain bab bajet, tapi nak sebut macam ni. Bajet baru ni bagi tak apalah. Tahu tak kata kalau dalam Islam cara pengagihan cukai ni dia tak sama macam mana cara hak buat law. Kalau cara law kita tengok yang banyaknya bagi subsidi. Dia sebut subsidi. Kita tanya satu soalan dulu. Subsidi tu, duit subsidi tu dapat kat siapa? Dapat kat kita kan? Dia sebut contohlah subsidi minyak masak.
kerajaan telah memperuntukkan 3 bilion subsidi minyak masak. Contoh. Soalan dia, 3 bilion tu boleh kat kita kan? Tak, bukan boleh kat kita. 3 bilion tu dapat kat toke-toke minyak upah sawit tu. Mereka yang dapat. Bila mereka dapat duit tu, mereka perturun harga minyak kelapa sawit. Jadi kita beli dengan harga murah. Betul ya? Tapi duit tu boleh kat mereka tau. Bukan boleh kat kita. Oh, maknanya mereka lagi duk kaya situ. Ustaz. Memang mereka kaya. Sebab tu kita duk tengok dalam negara kita, awak yang kaya makin kaya, yang miskin kuih miskin. Pasal sistem pemberian duit tu macam tu. Dalam Islam tak? Dalam Islam, sumber kerajaan dua. Simple. Nombor satu, cukai. Rupanya cukai ni, 1 per Allahumma salli ala Muhammad. 1/4 kot suku. 1/4 daripada cukai ni. Rupanya kalau ikut kerajaan Islam ni, selama dah duk buat, 1000 tahun dah duk buat sistem ni. Kalau ikut sistem Islam, cukai yang kerajaan kutip, suku bagi direct terus kat fakir miskin. Bagi terus kat fakir miskin. Ini yang dia panggil qutus sanah. Orang miskin ni, dia perlu berapa sebulan? Dia sebulan 2,000 gaji dia. Kos hidup dia apa semua 2,000 cukup. Okey, 2,000 kali dengan 12, 24,000. Kerajaan bagi seketui kat dia 24,000 perak. Jadi dia boleh belajar. Sila. BRIM tu, sistem tu bagus. Tapi dia bagi kat kita 600 tahun. Masalah tak? Cuba bayang kalau dia bagi haji, contohlah BRIM, dia bagi kat haji berapa? 30,000 setahun. Boleh tak nak rolling duit tu? Boleh, memang boleh. Nak ambil duit mana Ustaz? Ambil duit cukai tu lah. Satu. Yang kedua, duit ambil mana lagi Ustaz? Habis duit cukai. Tak, bukan suruh habis semua. Suku daripada duit cukai tu. Bukan bagi. Contoh kalau haji 30,000 haji. Tak, tengok kemampuan. Mungkin haji 30,000, mungkin haji kita 20,000, mungkin ni 10. Ikut tu agensi kerajaan lah tolong kata. Tapi dapat tu banyak. Yang kedua, sumber kerajaan, buat tengok Allah Ta'ala bagi negara kita ni sumber hasil bumi banyak. Negara kita ni korek kot mana pun boleh duit Hutan ada duit dia, laut ada duit dia, apa nama sungai ada, semua boleh buat duit belakang. Pasiak-pasiak pun boleh buat duit. Padahal dalam Islam, sumber bumi ni 1/6 kena bagi terus kat fakir miskin. Dan nak fahamkan kata undang-undang Islam ni dia luas. Baik, poin nombor 2. Perbandingan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa pentingnya ada golongan yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap sebarang pelonggaran undang-undang dalam sesebuah masyarakat. Hadis ni nak bagi tahu kat kita penting ada orang buat kerja nahi mungkar. Penting orang buat kerja nahi mungkar ni. Orang buat maksiat kena cegah, orang buat benda tak elok kena cegah. Duduk dalam kerajaan buat benda tak elok kena bercakap, kena tegur, boleh lawan. Rupanya kena ada orang buat kerja ni. No? Penting kerja ni. Demikian pula tiap anggota masyarakat, setiap orang mesti menunaikan tugas dan kewajipan masing-masing. Hidup dengan baik tanpa merosakkan diri sendiri dan masyarakat. Orang ramai berkewajipan, kita pula masyarakat ni wajib mengawasi dan cegah perbuatan jahat dan buruk yang bahayakan masyarakat dan orang perorangan. Maknanya benda-benda yang bercanggah dengan ajaran agama, kita nak kena sekat. Memang kita kena sekat. Kita tak boleh biar. Sebab kalau biar, diri orang buat maksiat rosak, yang kita rosak. Allah Ta'ala turunkan bala, semua kena. Baik, cuba tengok poin nombor 3. Selesai. Dia nak abang kata penting buat kerja nahi mungkar je. Tulis kat buku tu. Siapa ada kitab, tulis kat buku tu. Pentingnya kerja nahi mungkar. Pentingnya kerja nahi mungkar. Nahi itu maksud dia cegah, mungkar kemungkaran. Cegah kemungkaran. Cegah benda yang Allah Ta'ala larang. Baik. Poin nombor 3. Pelanggaran terhadap undang-undang Allah ni boleh berlaku dalam berbagai cara dan bentuk. Tengok, orang yang lawan Tuhan ni macam-macam cara. Lawan hukum Tuhan ni macam-macam cara, kan? Ia boleh berlaku dengan secara sengaja. Ada orang sengaja langgar perintah Tuhan. Ada orang yang tidak sengaja langgar perintah Tuhan. Ataupun ada orang yang jahil langgar perintah Tuhan. Kan? Itu memang ada, biasa. Kan? Menurut hadis ini, orang yang mencegah pelanggaran ini
mesti mengetahui apa yang dilarang, apa yang disuruh. Maksudnya supaya tindakan yang diambil mestilah adil, berpandu kepada garis yang benar. Tak apalah, tu ayat tu kita abaikan. Kita langkau terus nombor 4. Macam jam bunyinya. Baik, cuba tengok poin nombor 4. Poin nombor 4 ni cerita kat kita tentang gambaran hadis. Tu saya kata tajuk hari ni senang aja sebenarnya ni. View dia tu view cerita. Gambaran keadaan di dalam kapal, kan dalam hadis tadi kita baca cerita orang duduk dalam kapal. Sebahagian duduk atas, sebahagian duduk bawah. Hak bawah ni nak ayak kena naik atas, kacau orang atas habis. Akhirnya orang bawah buat keputusan, tabur ke bawah lah senang, tak payah kacau orang atas dah. Kan? Padahal dia pun naik kapal sedang berlayar. Kan? Kalau tebuk kapal kat bawah tu, bukan setakat yang tebuk tu lemah, sekali dengan atas lemah. Itu biasa kan. Baik. Gambaran keadaan di dalam kapal di mana orang yang berada di tingkat bawah selalu turun naik mengambil air di tingkat atas adalah untuk menyatakan, nak bagi tahu apa Ustaz? Nak bagi tahu kat kita pergeseran dalam sebuah masyarakat ni tak dapat dielakkan. Berkeli ni biasalah masyarakat lah. Kan? Abang kata pandangan, beza pandangan berkeli dalam masyarakat ni biasa. Di mana masing-masing mempunyai keperluan yang tidak boleh dilengahkan. Masing-masing ada pemikiran masing-masing, keputusan masing-masing. Jadi pergeseran tu biasa. Sama seperti keadaan mereka yang berada dalam perut kapal yang memerlukan air. Dalam usaha mendapatkan air itu, ia terpaksa ganggu orang di atas. Orang bawah nak ayak kena naik atas. Jadi orang atas duk ingat lah bising. Apa kacau kami, apa duk ganggu kami. Rasa terganggu. Orang atas rasa terganggu. Orang bawah duk usung ayak buat masuk pula. Mereka ni kacau apa semua. Jadi orang bawah fikir-fikir, lah ni macam ni ya. Kita tebuk lah kat bawah senang. Macam-macam kan. Itu bagi pergeseran. Pergeseran ni biasa. Menghadapi gangguan yang tak dapat dielakkan ini, seseorang harus bersikap toleransi dan bertimbang rasa. Tu ya no? Tu yang nak kata kena toleransi timbang rasa tu. Kan? Baik. Poin kelima. Perbuatan menebuk lubang untuk mendapatkan air tanpa mengganggu orang di atas. Kan? Ni orang bawah ni nak tebuk lubang kat bawah ni, dianggap satu perbuatan yang boleh merosakkan kapal, membahayakan keselamatan penumpang-penumpang. Rupanya hadis ni nak bagi tahu kita, orang yang buat maksiat ni, dia sebenarnya membahayakan diri dia satu, dia bahayakan kita tau. Orang yang buat benda yang Tuhan kata tak boleh ni, dia buat benda haram ni, sedang bahasa lah. Orang yang buat benda haram ni, dia mudaratkan diri dia satu hal. Rupanya dia kacau hidup kita hak elok ni tau. Sebab tu kita nak kena sekat. Saya buat contoh. Kadang dalam kampung tu ada 3 orang ya duk minum cakoroy. 3 orang pun. Bukan ramai pun 3 orang ya. Tapi kadang-kadang dengan sebab 3 orang tu, kita tengok biar pergi ke depa lah 3 orang yang biar pergi ke depa. Hari ni 3 orang. Tapi satu hari nanti kita akan tengok, ni anak kita tak pernah terlibat pun pakai nak pi. Orang luar kampung lain pun pakat mai. Tengok-tengok tu dia berimpun. Pasal benda tu tak dicegah, tak disekat. Tu ya. Tindakan seperti ini adalah satu kesilapan yang mesti diawasi. Memang kena jaga. Orang buat benda salah ni memang kita kena jaga. Semua penumpang kapal, maksudnya anggota masyarakat ni, mestilah mengambil tahu, mengawasi usaha-usaha dan tindakan yang boleh membahayakan keselamatan diri mereka. Pengawasan ini dinamakan kewajipan dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya kita wajib ambil peduli benda-benda buruk yang duk berlaku dalam masyarakat kita. Ya no? Selesai. Baik, poin yang terakhir. Senang ya tajuk ni. Semua hukuman dalam Al-Quran adalah bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pasal apa Allah Ta'ala turun hukum ni Ustaz? Kenapa hukum dalam Islam ni ada? Simple ya. Nak cegah, apa nama bahasa mudah, nak jaga ketenteraman orang. Nak jaga masyarakat. Bukan nak jaga individu, nak jaga masyarakat. Duk elok. Siapa yang melanggar hukuman ini pasti dikenakan balasan dan tindakan yang wajar. Siapa langgar hukum Tuhan memang kena hukum. Perbuatan-perbuatan jahat seperti mencuri. Tengok, curi. Allah. Zina, lagi ya. Minum arak, menceroboh hak orang lain. Rasuah bodoh lah tu. Salah guna kuasa, ni semua kena ambil hukuman Ustaz, kena. Sebab tu nanti nak pilihan raya jangan ambil hak kaki rasuah lah. Abang saya kan, jangan pilih yang rasuah. Saya tak sebut siapa umum, tapi yang rasuah jangan ambil. Dan baru ni pun ada pendedahan dibuat apa kajian universiti kan.
berapa puluh persen tu, 80 kot, tak silap, lebih kurang 80% penerima rasuah. Penerima rasuah 80%. Dan yang syoknya pula, dalam Islam ni bukan setakat laknat penerima rasuah, tapi Islam ni laknat pemberi rasuah. Pemberi rasuah pun Islam laknat. Dan yang menariknya, dalam kajian yang dibuat tu, pemberi rasuah dekat 80%, bukan Melayu 20%. Maksudnya yang bagi orang lain, yang terima kita. Malu tak muka benar tak kan? Harap-harap tak ada agak ni. No, insya-Allah. Sambung. Menyalahgunakan kuasa dan lain-lain sekiranya tidak dicegah akan merosakkan masyarakat, mendatangkan kutukan Allah. Habis kita baca satu hadis, innama uhlikal ladzina min qablikum annahum kanu idza sariqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza sariqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi. Dalam buku dia tulis Muhammadan, betul kan? Padam Muhammadan tu tulis haddan, ha dal alif, 3 huruf tu saja, ha dal alif, haddan. Muhammadan tu tak betul, potong tu. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binti Muhammadin sariqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kata Nabi SAW, orang-orang sebelum kamu, siapa ada kitab, orang-orang sebelum kamu tu tulis siap-siap, Yahudi, Nasrani. Tulis siap-siap. Orang-orang sebelum kamu tu maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata Nabi SAW, orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum kamu ni dibinasakan oleh Allah kerana apabila orang-orang kenamaan mereka mencuri, mereka biarkan. Orang besar curi, lepas. Besar curi, lepas. Jurung-jurung semua lepas. Dan apabila orang lemah mencuri, orang lemah tu rakyat lah, apabila rakyat mencuri, mereka kenakan hukuman. Oh, tu passion Yahudi dulu. Yahudi Nasrani, orang besar curi, lepas. Orang besar ambil rasuah, lepas. Salah guna kuasa, lepas. Tapi kalau orang kecil buat, kena. Demi Allah yang menguasai diri Muhammad, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, Fatimah binti Muhammad ni puteri baginda SAW, mencuri, nescaya Muhammad akan memotong tangannya. Siapa yang ada kitab, buat catatan sikit bawah perkataan Nabi Muhammad SAW tu, bawah perkataan Muhammad tu tulis itu sebagai ketua kerajaan. Kena faham betul-betul ke hadis tu? Sebagai ketua kerajaan. Maksud dia apa, Ustaz? Maknanya baginda sebagai ketua kerajaan tetap akan mengambil tindakan kalau yang buat salah tu anaknya sendiri. Boleh dapat no? Pasal apa Ustaz buat terjemahan macam tu? Siapa tulis macam tu? Sebab ada orang pakai hadis ni, dia terjemah kot ni. Dia kata, Ustaz, saya anak saya mencuri, Ustaz. Saya tak mau bagi dia kena di akhirat, Ustaz. Lepas tu, saya ingat nak kerat tangan dia sendiri. Oi, nak kerat tangan dia sendiri. Ustaz, anak saya zina, Ustaz. Oi, saya geram tu, Ustaz. Saya ingat nak rejam bagi mati, bang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak boleh? Bila kata tak boleh, dia pakai hadis ni. Dia kata tu, Nabi kata kalau anak Nabi mencuri, Nabi kerat tangan. Betul, memang Nabi SAW kerat tangan. Tapi bukan sebagai bapa untuk kerat tangan tu. Bapa tak boleh kerat tangan anak. Baginda sebagai ketua kerajaan baru boleh ambil tindakan tu. Yang boleh jatuhkan hukuman tu kerajaan dia. Yang boleh ambil tindakan hukuman tu kerajaan dia. Orang biasa tak boleh. Lepas tu ayah di sini hati-hati nah. Kalau ada orang kena langgak kot ni. Langgak. Kena langgak kot lah mati ke apa ke kot simpang tu kan. Nak U-turn tu kena langgak mati. Soalannya boleh tak boleh? Kita ramai-ramai keluar pergi tu, hak mana main langgak tu kita pagi kena seorang sebiji, Ustaz. Boleh tak? Boleh. Bukan kita yang jatuhkan hukum. Ustaz pergi tu pagi lah, geram Ustaz. Tengok hak main bawa kereta dia pula mabuk Ustaz. Pagi tumbuk, terajang apa semua, patah, riuk separuh mati Ustaz. Baru kami telefon ambulan. Boleh tak? Tak boleh. Mana boleh? Kita bukan berhak jatuhkan hukum. Kau pakat bagi lah macam mana lah.
Mana boleh? Tak boleh. Wallahu alam. Ada soalan lain? Nampak macam mana hari ni tajuk dia macam tu? Kan? Ada soalan? Sila. Tunjuk protes. Kalau kata dua-dua tu Ustaz, apa nama, dua-dua orang bukan Islam, dua-dua kafir, atas pun ketua dua-dua kafir. Soalan dia macam tu. Dalam macam tu Ustaz, nak perlu tak kami buat undi rosak Ustaz? Buat undi rosak. Tapi dah pasal dua-dua tak boleh. Sebab itu tanggungjawab masuk bertanding tu wajib. Kena masuk bagi ada, baru orang Islam boleh pilih. Jangan biar Ustaz tak payah tanya, kita tak usah lawan langsung Ustaz dah ni kapiak, ni pun kapiak sama kapiak bertanding, kita tak payah masuk tu habis tu orang Islam nak pilih siapa? Kena masuk. Kalau tak masuk, dia menang salah satu pada dua ni. Kalau kita masuk, dia jadi 3 pilihan. Itu kena masuk. Ada soalan? Kan hari ni tajuk pilihan raya Ya, kena pilih orang Islam yang faham Islam, hantar pergi parlimen. Tapi nak pilih tu bukan, kita boleh pilih contoh kawasan ni. Sini kawasan Bayan Baru. Ini kawasan Bayan Baru. Kan? Kalau kita puluh pun Bayan Baru ya. Satu. Ada 221 parlimen ni. Macam mana kita nak buat? Ustaz, kami kalau boleh nak bagi orang Islam hantar duduk parlimen, betul lah. Kita puluh. Betul lah. Ahli parlimen Bayan Baru duduk dalam parlimen. Betul. Tapi seorang. 221 parlimen ni. Sebab itulah dia memerlukan gerak kerja jemaah. Semua kena buat kerja. Orang Bayan Baru buat kerja Bayan Baru. Saya duduk Matan Poh buat kerja Matan Poh. Orang Bukit Tajam buat kerja Bukit Tajam. Orang Palang Batas buat kerja Palang Batas. Sebab itulah semua kena buat kerja. Jangan duduk saja. Semua kena buat kerja. Pergi jumpa beritahu, kita kena pilih yang ni, pilih yang ni. Tidak rosak kita, tidak rosak kita. Kalau semua bakal buat kerja, ni nak tunggu orang Matan Poh mai buat kerja di Bayan Baru, jam. Contoh. Nak cari mana kan? Pasal orang ada setengah orang dia tu, dia duduk tunggu. Mai lah, mai tempat kami, mai tempat. Habis tu duduk mai boleh tumpu kawasan ni, kawasan lain. Cuba kalau masing-masing bergerak. Elok. Sini markah buka. Bilik operasi apa buka. Kau tak buka bah. Tak buka lah Bayan Baru tak tanding lah. Oh. Tak apalah. Macam tu lah. Kan? Jadi kesimpulannya, pilihan raya ni pilih elok lah. Betul. Kan? Sila. Apa dia? Saya jadi calon ke tak? Ui. Tak. Ya boleh lah. Tak tahu, saya pun nak kata pun tak berani show ni. Dulu tak mau, tapi terpaksa jadi ya. Pasal tak ada orang. Kali ni pun tak tahu. Harap-harap tak kena. Kan? Ni Haji Zabidi dah. Haji Zabidi Okey. Ya. 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 Dengar cerita lah. Tu kata dia bahasa mudah macam ni lah. Kita orang Islam hari ni tidak ada strategi. Strategi tak ada. Tak apalah.
Tapi bukan nak kata tak apalah, tapi memang dia akan jadi ni tu Haji. Kita hari ni lah orang bunyi ni. Siapa orang Islam kita contohlah, hak duduk di kawasan yang contohlah Jelutong. Kawasan tu macam mana pun tak lepas pi dah. Siapa orang Islam di kawasan Jelutong tak mau pindah tempat mengundi ya. Pergi mengundi balik pulau. Contoh lah pasal balik pulau ramai orang. Siapa tak mau main tukar IC. Tak mau, depa mau tak mau. Lah duk bunyi ni. Nanti bila lepas pilihan raya senyap pula. Nanti mai lepas 5 tahun ni bunyi pula. Siapa tak pindah ni, geng-geng Tanjung mai lah balik pulau. Bunyi pula, tapi tak buat apa pun. Lepas habis pilihan raya senyap. Banyak kali Haji, macam tu lah. Orang Melayu 55 ni. Ya. Depa ada strategi dan depa laksanakan strategi depa. Kita tak ada strategi, jadi kita tak buat apa-apa. Tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan kita doakan pilihlah yang terbaik dalam pilihan raya akan datang, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita. Tu antara masalah haji lontak tu, masalah maknanya. Satu masalah yang sampai hari ni tak boleh selesai. Tak apalah, nanti kita sembang tengok kalau ada jalan lain boleh kita selesaikan. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal